Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Anissa Daulas dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 17 November 2020. Perkembangan terkini COVID-19. Sabah mencatatkan 372 pesakit sembuh, 288 kes positif baru dan 1 kluster baru semalam. 4 kes kematian dilaporkan semalam iaitu 2 di Kota Kinabalu dan 2 di Tawau. Daripada 288 kes positif hari ini, 114 kes ataupun hampir 40% adalah daripada daerah Tawau, Kota Kinabalu, Tuaran dan Penampang yang berpunca daripada saringan kontak rapat. Selebihnya iaitu 174 adalah daripada lain-lain kategori. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Datuk Masyidi berkata jumlah kumulatif kes COVID-19 di Sabah kini 23,383 kes. Manakala 1 kluster baharu di daerah Kota Kinabalu iaitu kluster Matambai mencatatkan sebanyak 21 kes. Sementara itu katanya seramai 2,346 pesakit sedang menerima rawatan iaitu 685 orang di hospital dan 1,661 orang di pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah PKRC. Bilangan pesakit COVID-19 dalam ICU ialah 63 orang dan 18 orang pula memerlukan alat bantuan pernafasan. Peratus penggunaan katil setakat semalam ialah 35.40% daripada jumlah keseluruhan 6,628 katil. Datuk Masyidi yang juga Menteri Kewangan II memaklumkan setakat ini sebanyak 173,658 bakul makanan diagikan kepada golongan sasar. Dalam pada itu, Datuk Masyidi berkata Jabatan Kesihatan Negeri Sabah akan mula melaksanakan ujian saringan COVID-19 di 2 skim penempatan di Telipuk dan Kampung Nombak Kota Kinabalu bermula hari ini bagi mengesan penularan jangkitan virus COVID-19. Kedua-dua lokaliti itu telah diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD dan mempunyai penduduk yang padat iaitu sekitar 21,000 orang. Tapi saya memaklumkan lebih awal bahawa apabila hasil ujian yang akan dibuat mulai esok, Kota Kinabalu mungkin akan melihat kenaikan yang mendadak dari segi jumlah yang positif bergantung kepada hasil ujian yang akan dilakukan. Datuk Masyidi juga berkata sidang khas Majlis Keselamatan Negara bersetuju menamatkan PKPD di Pusat Tahanan Sementara Kota Kinabalu, Penjara Kepayan dan Kuartus Penjara Taman Mat Saleh Kampung Metambai semalam atas nasihat dan penilaian risiko oleh Kementerian Kesihatan. Walau bagaimanapun, kesemua penduduk di lokaliti tersebut masih tertakluk kepada prosedur operasi standar SOP PKPB yang dilaksanakan di seluruh Sabah. Menurutnya, 3 daerah mencatatkan kadar pematuhan yang tinggi terhadap SOP PKPB sehingga mencapai 99% ialah Kinabatangan, Sepitang dan Kota Kinabalu. Kira-kira 50% penduduk dalam Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Manila di Sandakan telah menerima bantuan bakul makanan susulan penularan COVID-19 sejak Mac lalu. Wakil rakyatnya Mokran Ingkat berkata keutamaan pengagihan bantuan disasarkan kepada penduduk yang hilang punca pendapatan selain golongan orang kurang upaya OKU, ibu tunggal serta mereka yang mempunyai penyakit kronik dan sukar untuk mendapatkan rawatan. Menurut Mokran, antara agensi terlibat menyediakan bantuan termasuklah Kerajaan Negeri, Majlis Keselamatan Negara MKN dan UMNO Libaran. Bantuan turut diterima daripada individu, badan bukan kerajaan serta badan-badan politik di sekitar rancangan Sungai Manila. Target kita ialah setiap rumah, setiap unit PPR kita akan bagi 1 bakul makanan. Dan kami meneruskan persediaan ini sehingga semuanya selesai. Selain daripada UMNO bahagian, kita juga ada sumbangan daripada Majlis Keselamatan Negara.
Beliau menyatakan demikian kepada media pada program Yadim Peduli di rancangan Sungai Manila di Sandakan. Belanjawan 2021 yang sedang dibahas ketika ini diharap terus memberi perhatian kepada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat luar bandar di Sabah. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kemahbung Datuk Rubin Balang juga berharap sistem penyampaian penjawat awam lebih proaktif dan efisien untuk memastikan pelaksanaan projek pembangunan di luar bandar dapat dilaksanakan secara berkesan. Rakyat luar bandar yang telah lama menunggu pembangunan yang seimbang di antara bandar dan luar bandar. Pembangunan penyediaan prasarana seperti jalan raya, bakalan air luar bandar, bakalan elektrik. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberitahu RTM di Tenem. Sementara itu, Adun dilantik Datuk Remy Ungi berharap agar jajaran kereta api Tenem Beaufort dapat dinaik taraf secepat mungkin melalui Belanjawan 2021 untuk kemudahan pengangkutan penduduk kawasan yang terlibat. Jajaran kereta api ini sudah lama disuarakan, telah lama disuarakan dan diharap masalah ini dapat diselesaikan segera dengan pengumuman bajet oleh pihak kerajaan federal, ya, terutamanya, dan jangan dipolemikkan oleh pihak-pihak tertentu. Keputusan kerajaan membenarkan Taman Asuhan Kanak-kanak Taska di Sabah beroperasi semula ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB memberi kelegaan kepada pengusaha Taska di negeri ini. Presiden Persatuan Ibu Tunggal Sabah Pizza yang juga pengusaha Taska Bintang Suria, Nur Hanida Anal menyifatkan kelonggaran itu memberi harapan baru untuk mereka beroperasi semula walaupun keadaan tidak seperti biasa, tetapi boleh beroperasi mengikut norma baharu selain patuh prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Beliau berkata demikian ketika dihubungi pemberitahu RTM di Kota Kinabalu. Nur Hanida berkata pembukaan semula Taska, terutama Taska yang diusahakannya, membantu meringankan beban ibu tunggal kerana kebanyakan pengasuh terdiri daripada golongan yang senasib dengan beliau. Sementara itu, pengurusi Persatuan Pengusaha Taska Sabah, Siti Suryayati Abdul Ghani, yang melahirkan rasa syukur terhadap keputusan tersebut, berharap kerajaan menyediakan maklumat dan arahan terkini yang jelas tentang pematuhan SOP. Ia bagi membolehkan pengusaha Taska bersedia dan patuh arahan semasa demi keselamatan dan kesihatan kanak-kanak di pusat jagaan. Sektor e-hailing di negeri ini menyambut baik geran khas prihatin tambahan sebanyak RM1,000 kepada pemandu teksi, e-hailing, kereta sewa dan pemandu pelancong yang diperuntukkan dalam Belanjawan 2021. Ketika ditemui, pengurusi Persatuan Pemandu-Pemandu E-Hailing Sabah, Syamsuddin Besari memberitahu, inisiatif ini merupakan langkah tepat dalam membantu meringankan beban pemandu e-hailing. Kami mesyuarkan untuk diteliti kembali supaya tidak ada seorang pemandu e-hailing pun yang tercicir daripada bantuan ini. Dan sebagaimana yang berlaku sebelum inilah, ramai kami pemandu e-hailing terutamanya di Sabah ni tercicir. Sementara itu, Jeremy Joshua yang baru menceburi sektor e-hailing selepas kehilangan pekerjaan berharap bantuan berkenaan turut diberikan kepada mereka yang baru bergiat dalam sektor tersebut. So saya dengar dari driver lama ada yang banyak yang tidak dapat. So hopefully yang walaupun kami yang baru pun boleh dapat lah. Hopefully semualah dia cover lah full time. After kehilangan kerja juga saya. One of the kehilangan kerja lah lepas first MCO lah. Rakyat negeri ini menyambut baik keputusan kerajaan memberi kelonggaran bagi prosedur operasi standard SOP dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dengan membenarkan 3 individu dalam satu kenderaan.
warga Bandaraya Kota Kinabalu yang ditemui RTM menyipatkan keputusan itu memudahkan berbanding sebelum ini yang hanya membenarkan 2 individu berada dalam satu kenderaan sekiranya ingin keluar rumah. Kira baiklah sekarang sebab kami yang frontliner kena kasih bagi kelonggaran, senang sikitlah membuat kerja. Sebab sebelum ini kena kasih benar 2 orang saja kan, terpaksa kasih pisah 2 orang untuk satu kereta saja, jadi terpaksa pakai 2 kereta. Jadi kebenaran untuk 3 orang dalam kereta ini baguslah. Memudahkan kerja sebab saya buat mesim kan. Sebelum ni 1 orang penumpang dengan pemandu 2 orang kan. Kalau 3 dia kena saman. Jadi sekarang ni dia boleh 3. Okeylah. Sebab kadang-kadang orang ni jalan dia couple. Kebaikan dia baguslah. Kalau dulu 2 orang, sekarang 3 orang kira okeylah. Jadi untuk dalam satu rumah lah. Pasal kita ada keluarga, kalau ada anak 3 orang kan, 2 orang. Jadi paksa tinggal di rumah. Jadi susah juga. Kalau 3 orang kira sesuai lah. Baik, sekian berita pagi Sabah. Budayakan norma baru pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Anissa Daulas. Assalamualaikum dan salam sejahtera.